Dalam satu riwayat yang lain kata Nabi, kalau andai kata kamu sudah mendengar Imam Mahdi sudah muncul, sudah lahir, maka datangilah dia sekalipun kamu merangkak di atas salji. Sekalipun kita merangkak di atas salji. Hadis ini dalam maknanya. Maknanya bukanlah kita naik jalan di atas salji. Sebab di Malaysia ini ada salji kan. Tetapi walaupun bersusah payah apakah, tetap pergi. Kerana orang yang ikut berperang dengan Imam Mahdi, insya-Allah dengan niat kerana Allah, niatnya betul lillahi ta'ala, dia akan mati syahid. Jadi artinya masih ada lagi kematian mati syahid di zaman pemerintahan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Beruntung tuan-tuan mati syahid ini, untung. Ya, tapi syaratnya kata para alim ulama ialah mesti jangan tinggalkan perkara yang asas, yaitu jangan tinggalkan solat, rukun iman dan rukun Islam itu mesti dipahami, dikerjakan sungguh-sungguh. Kalau tiada guna kita ikut berperang, nanti bukan mati syahid, mati kata. Sebab diceritakan juga waktu peperangan Malhamatul Kubra itu banyak yang ingin ikut berperang dengan Imam Mahdi, memerang orang kafir, kufar. Tapi akhirnya sampai ke medan peperangan 1/3 daripada tentera yang ikut dengan Imam Mahdi lari. 1/3 lari, takut melihat hebatnya tentera bangsa-bangsa, dikatakan bangsa yang ingin memerang Islam tu lebih kurang tak silap saya 80 bendera bangsa kufar berkumpul daripada negara-negara bukan Islam bersekutu, bercampur, bergabung. Dan satu bendera itu lebih 12.000 tentera. Kalau dikali 80, bayangkan betapa ramainya tuan-tuan. Bergabung memerangi umat Islam. Jadi bila umat Islam nampak, lari 1/3. Takut. Saya itu bukan senang tuan-tuan. Cakap pandai tapi wallahu alam ya, keberanian tu susah. Kemudian setelah Imam Mahdi mengumpulkan kekuatannya, ia terus memulakan operasi dengan menyerang As-Sufyani yang zalim itu. Maka akan terjadilah satu peperangan yang sangat sengit antara tentera pimpinan Imam Mahdi dengan tentera pimpinan As-Sufyani di suatu lembah berhampiran dengan Baitul Maqdis, di mana pertempuran ini berakhir dengan kekalahan di pihak tentera As-Sufyani, dan akhirnya As-Sufyani sendiri dapat ditangkap dan dibunuh dekat dengan gereja di Tur Zaitah, dekat dengan Masjid Al-Aqsa. Maka dengan itu Imam Mahdi telah menguasai kebanyakan negara Asia Barat. Ini disebut dalam hadis dan dihuraikan oleh para alim ulama ya. Cerita ini cerita benar tuan-tuan, tetap berlaku. Cuma ada kita tidak ikut perkembangan ke, kita relax ke apakah, tetap akan berlaku cerita ini ya di akhir zaman. Kemudian setelah itu Imam Mahdi mengirim tenteranya ke India, dan dalam masa yang singkat India akan dapat ditaklukkan. Lalu ditawallah raja-raja Hindu dan diikat tangan mereka untuk diserahkan kepada Imam Mahdi. Begitu pula akan banyak khazanah ataupun ghanimah hantar rampasan daripada India itu. Sebab ketika peperangan berlaku, maka harta rampasan ghanimah kita berhak memilikinya. Kenapa dikatakan India diperangi Imam Mahdi? Kerana tuan-tuan sudah tahu kan, baru-baru ceritanya banyak umat Islam dibunuh oleh puak-puak Hindu, dibunuh di India. Dibunuh. Banyak masuk dalam berita apa semua dibunuh. Kerana mereka membenci umat Islam. Tidak lama setelah itu sampailah berita bahawa bangsa Rom telah menceroboh masuk ke kawasan A'maq. Bangsa Rom pula. Bangsa Rom ni ada setengah ulama yang sekaranglah ulama mutakhirin mentafsirkan hadis tentang bangsa Rom yang akan memerangi umat Islam ni adalah Eropah, gabungan Eropah, bangsa-bangsa negara-negara yang bukan Islam seperti Amerika Syarikat, Jerman, Itali, Perancis. Semua itu bergabung dalam satu bendera salib untuk memerangi umat Islam. Jadi sampailah berita bahawa bangsa Rom telah sampai ke kawasan A'maq dan Damik, satu kawasan berhampiran kota Aleppo, utara Syria, dekat perbatasan Turki. Maka mendengar berita ini, Imam Mahdi terus berangkat bersama-sama dengan tenteranya untuk menangkis pencerobohan tersebut, dan akhirnya beliau berhasil ya memukul mundur tentera Rom itu sehingga mereka lari intang pukang ke negara mereka di Eropah. Nah, ini berlaku, tetap berlaku. Kemudian seterusnya, ini sudah dekat, bila Imam Mahdi sudah muncul, bermakna tanda kiamat yang kecil sudah habis. Sebab kata para alim ulama, di antara tanda kiamat kecil yang belum berlaku ada dua. Satu Imam Mahdi, kedua keluarnya
keluarnya ataupun nampak gunung emas di sungai Furat. Itu pun belum terjadi. Jadi lepas tu baru berlaku tanda kiamat yang besar lah. Bila Imam Mahdi yang muncul, besok berlakulah tanda kiamat, 10 tanda kiamat yang besar itu.